Salam dan selamat petang kepada semua. Kami dari kumpulan 3 yang melibatkan 3 orang ahli kumpulan iaitu saya, Ko Chen Si, Kitika dan juga Madeline. Ini kita akan bentang tentang tugasan 3 BMM 1014 Pengenalan Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Tajuk kita berkaitan dengan perbezaan antara bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu klasik. Saya akan mulakan dengan perbezaan sejarah antara kedua-dua bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu kuno merupakan keluarga bahasa Nusantara yang gemilang dari adab ke-7 hingga ke-13. Pada zaman itu, bahasa Melayu kuno ini digunakan sebagai lingua franca dan juga bahasa pentadbiran. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa ini digunakan sebagai bahasa untuk menulis juga bahasa pemerintahan. Penutur bahasa Melayu kuno ini dipercayai datang dari Semenanjung Kepulauan Riau dan juga Sumatera. Ini juga menjadi satu teori kepada pakar-pakar untuk menjelaskan wujudan bahasa Melayu kuno. Bagi bahasa Melayu klasik pula, bahasa Melayu klasik ini mencapai kegemilangannya pada zaman Kerajaan Melaka, Aceh dan juga Johor Riau. Bahasa ini digunakan pada adab ke-14 hingga ke-19. Bahasa Melayu klasik ini berkembang selari dengan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Walaupun kedua-dua bahasa ini dikenali sebagai bahasa Melayu, tetapi kedua-dua bahasa Melayu ini terdapat pelbagai perbezaan di antara mereka. Faktor yang dapat dibezakan dalam bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik ini boleh dilihat pada aspek waktu wujudnya. Seperti yang saya cakap di atas, bahasa Melayu kuno ini wujud pada adab ke-7 hingga ke-13. Lepas kejatuhan ataupun keruntuhan bahasa Melayu kuno ini, bahasa Melayu klasiklah menggantikan tempat bahasa Melayu kuno ini. Jadi, bahasa Melayu klasik ini wujud pada adab ke-14 hingga ke-19. Pada perbezaan antara bahasa Melayu kuno juga bahasa Melayu klasik, kita juga boleh lihat dari aspek pengaruhnya. Pada mulanya, di Kepulauan Melayu, sebelum kedatangan India, bahasa ini digunakan oleh masyarakat setempat, dikenali sebagai bahasa Melayu purba. Setelah mendapat pengaruh India, bahasa ini dinamakan bahasa Melayu kuno. Jelaslah bahasa Melayu purba ini tidak ada unsur-unsur budaya India. Selepas kedatangan pengaruh India ini, bahasa Melayu purba dia campur dengan budaya India ini dan jadilah bahasa Melayu kuno. Sebenarnya, bahasa Melayu kuno ini dia banyak dipengaruhi oleh budaya yang datang dari Nusantara, iaitu budaya India. Kesan kemasukan pengaruh India ini paling ketara ialah penggunaan bahasa Sanskrit yang bukan merupakan bahasa kebudayaan terpenting di India. Bahasa Sanskrit ini bukan sahaja dipinjam untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, kesenian atau agama, tetapi bahasa ini juga telah mempengaruhi pelbagai cabang kehidupan. Semasa kedatangan budaya India ini, masyarakat setempat dia akan dipengaruhi oleh budaya tersebut dan corak hidup mereka dia akan ubah disebabkan mereka akan meniru corak budaya India. Dia pengubahan corak hidup yang lama akan berubah. Pertembungan ini juga mungkin mempengaruhi kesenian masyarakat setempat. Hal ini boleh dilihat dari seni bina rumah mereka pada masa itu dan juga corak baju. Tambahan pula, pengaruh ini juga jelas kita boleh lihat dari aspek cara pemakaian mereka.
cara permainan mereka, dia akan melibatkan banyak unsur budaya India ini. Bagi bahasa Melayu klasik pula, bahasa ini pada adab ke-14 hingga ke-19, pada zaman tersebut, pengaruh Arab dan agama Islam sangat giat berkembang di Nusantara. Oleh itu, bahasa Melayu klasik ini dia banyak terpengaruhi oleh pengaruh agama Islam di Asia Tenggara. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu ini dia banyak bersifat terbuka dan dia erti menyerap masuk pengaruh luar. Pengaruh Arab dan agama Islam juga memberi banyak perubahan kepada kehidupan masyarakat setempat. Berlainan dengan bahasa Melayu kuno, pengaruh ini lebih dilihat dari gaya hidup mereka yang boleh dilihat dalam kehidupan harian, perkara yang mereka lakukan pada kehidupan harian. Hal ini dikatakan demikian kerana agama Islam ini banyak membantu masyarakat setempat untuk menjadi insan yang lebih baik dengan ajaran Islam, ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam ini telah menjadi panduan hidup masyarakat setempat pada masa itu. Kemasukan agama Islam ini telah mewujudkan kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik. Dan kitab tersebut telah diwarisi sampai masa sekarang. Terdapat juga contoh yang dapat membuktikan pengaruh Arab dan agama Islam ini dia telah mempengaruhi di Nusantara tersebut. Contoh pembangunan yang dapat dilihat ialah Majlis Kampung Keling. Kedua-dua bahasa ini walaupun bahasa Melayu, tetapi kedua-dua bahasa ini dia dikatakan amat berbeza kerana dari banyak aspek yang lain. Sekarang saya akan sertakan kepada Marilyn untuk seterusnya. Terima kasih. So sekarang ni saya akan ceritakan tentang perbezaan kerajaan yang menggunakan tulisan. Okey, kerajaan bagi bahasa Melayu kuno adalah kawasan Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan Sumatera. Bagi kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu klasik adalah zaman Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh dan Johor Riau. Okey, seterusnya, sistem tulisan bahasa Melayu kuno. Ditulis pada daun lontar, batu, patung, kulit kayu dan haiwan, tanduk dan lain-lain lagi. Bagi menggunakan tulisan, mereka menggunakan batak, rencong, lampungan dan lontar. Okey, terdapat 3 jenis tulisan iaitu tulisan Pallawa, Nagiri dan Kawi. Ketiga-tiga tulisan ini menggantikan tulisan asal bahasa Melayu kuno. Okey, jom kita lihat apakah itu tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa berasal daripada skrip Granda, tulisan yang paling awal digunakan di kawasan Kepulauan Melayu, bertapak di Pulau Jawa dan digunakan untuk menulis dalam bahasa Sanskrit. Tulisan Pallawa juga menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu pengetahuan. Bukti penggunaan tulisan Pallawa terdapat pada yupak iaitu tiang batu persembahan ataupun prasasti. Di daerah Muara Kaman, pertemuan antara Sungai Mahakam dan Kedang Kepala. Yupa dijumpai oleh pekerja topografi Belanda dalam tahun 1879 dalam huruf Pallawa berbahasa Sanskrit. Seterusnya tulisan Kawi. Tulisan Kawi dituturkan oleh orang Jawa. Asalnya adalah huruf Wangki ataupun Wengi iaitu huruf orang-orang Pallawa. Dan skrip paling kyokta daripada skrip Brahmi purba di India. Ia berbentuk kursif pada daun lontar dan juga diubah suai dan diukir pada batu. Huruf ini
merepresentasikan sebuah suku kata dengan vokal yang dapat diubah dengan penggunaan tanda baca. Ia juga ditulis tanpa ruang kosong. Tulisan kawi terdapat 47 huruf. Tulisan ketiga adalah tulisan rencong. Tulisan rencong atau incong ialah sistem yang diterbitkan berdasarkan tulisan Pallava atau kawi. Tulisan Melayu tertua yang digunakan dalam sistem persuratan bahasa Melayu sejak abad ke-6. Mahasismia itu ketika zaman kerajaan Melayu Sriwijaya di Sumatera. Tulisan rencong dipercayai telah pun digunakan sebelum abad ke-3 Masihi. Tulisan rencong ini diciptakan oleh orang-orang Melayu dengan meniru bentuk-bentuk, cabang, ranting, potongan kayu dan berbentuk aliran sungai. Rencong ialah perkataan bahasa Melayu kuno yang membawa maksud serong kerana tulisan ini ditulis secara menyerong dan menyending. Huruf rencong banyak digunakan di Sumatera Selatan dan didapati digunakan semasa zaman pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Okey, seterusnya sistem tulisan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa Melayu klasik ditandai adanya aksara atau sistem tulisan Jawi. Tulisan Jawi ialah tulisan yang berasal daripada bahasa Arab, kemudian disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Bukti terawal tulisan Jawi digunakan dalam bahasa Melayu terdapat pada batu bersurat di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Perkembangan aksara Jawi. Tulisan Jawa merupakan sejenis tulisan yang menggunakan aksara atau huruf Arab. Tulisan Jawi ini menjadi tulisan bahasa Melayu klasik. Jawi berasal daripada perkataan Jawa iaitu Pulau Jawa. Omar Awang berpendapat bahawa istilah Jawi berasal daripada perkataan Arab Al-Jawa yang merujukan kepada Pulau Sumatera. Menurut Stamford Raffles, menyatakan bahawa perkataan Jawi dikatakan dengan orang Melayu yang bersifat kacakan. So itu adalah perbezaan antara sistem tulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Melayu klasik. Seterusnya saya serahkan kepada Kritika untuk selanjutnya. Baiklah, terima kasih Marilyn. Sekarang saya akan membentangkan tentang perbezaan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik dari segi bukti penemuan dan tata bahasa. Okey, bahasa Melayu kuno ini berkembang di Nusantara antara abad ke-7 sehingga abad ke-13 iaitu pada zaman peralihan Indo-Islam. Pada ketika itu, kerajaan yang berkuasa ialah Kerajaan Sriwijaya. Sewaktu pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berkemungkinan telah menjadi bahasa penghantar kerajaan. Hal ini terbukti dengan terjumpanya 4 buah batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Antara bukti yang dilihat pada batu bersurat pada abad ke-7 yang ditulis menggunakan huruf Pallava ialah batu bersurat di Kedukan Bukit Palembang pada 683 Masihi, batu bersurat di Talang Ruo dekat Palembang pada tahun 684 Masihi. Seterusnya batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi dan seterusnya batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi pada tahun 686 Masehi. Seterusnya dari segi tata bahasa pula, dalam bahasa Melayu terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Bunyi B ialah W dalam bahasa Melayu kuno, contohnya bulan menjadi wulan. Seterusnya tidak wujud bunyi IPP, contohnya dengan disebut sebagai DNGAN iaitu ngan atau dangan. Awalan ber ialah mar dalam bahasa Melayu kuno, contohnya berlepas menjadi marlapas. DNGAN iaitu ngan atau dangan. Awalan ber ialah mar dalam bahasa Melayu kuno, contohnya berlepas menjadi marlapas. Awalan di ditukar kepada ni dalam bahasa Melayu kuno, contohnya diperbuat jadi niparwat.
Ada juga bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH dan juga H, iaitu contohnya sukacita. Huruf H hilang dalam bahasa moden, contohnya semua ditukar jadi samuha dan saya ditukar jadi sahaya. Untuk bahasa Melayu klasik pula, pada abad ke-13 merupakan waktu bermulanya zaman peralihan di Kepulauan Melayu dengan berkembangnya agama Islam ke rantau ini. Mereka juga menerima pengaruh Islam dan Arab dan seterusnya kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada 3 zaman penting. Yang pertama ialah zaman Kerajaan Melaka, yang kedua ialah zaman Kerajaan Aceh dan ketiganya ialah zaman Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. Digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi lingua franca pada pedagang. Ia juga menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Dari segi bukti penemuan pula ialah terdapat satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat menyurat antara pentadbir dan raja-raja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris James Lancaster pada tahun 1601, surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Harry Middleton pada tahun 1602, surat Sultan Aceh kepada Raja Inggeris King James dan seterusnya. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian London. Pada abad ke-17 pula terdapat banyak usaha oleh sarjana-sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan juga fonologi. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastra. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektuan Melayu. Antara tokoh-tokoh di Aceh ialah Sheikh Nuruddin Al-Raniri yang digelar sebagai Bustanul Salatin, Syamsuddin Al-Sumatrani yang juga digelar sebagai Mirat Al-Mukmin, Abdul Rauf Singkal yang juga digelar sebagai Mirat Al-Tulab dan yang akhirnya ialah Hamzah Fansuri yang digelar sebagai Syair Perahu. Seterusnya dari segi tata bahasa pula untuk bahasa Melayu klasik ialah ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. Menggunakan bahasa istana seperti tuanku, baginda, bersiram dan juga mangkat. Kosakata arkaik dan jarang digunakan. Contohnya Ratna Mutu Manika, Edan Kesmaran yang dikenali sebagai Mabuk Asmara, Sahaya Mashgun. Banyak penggunaan kata pangkal ayat seperti sebermula, al-kisah, hatta ataupun adapun. Seterusnya ialah mereka banyak menggunakan ayat songsang, pendepanan predikat dan juga menggunakan partikel seperti pun dan la. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.